Assalamualaikum semua pelajar. Okey, so hari ni cikgu nak masuk kepada bab baru iaitu bab 6, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, kita akan 7 bahagian. Ini adalah bahagian yang pertama. Standard pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama sekali, mewakili situasi dalam bentuk ketaksamaan linear. Okey, soalan yang pertama sekarang ni, bagaimana suatu situasi boleh diwakilkan dalam bentuk ketaksamaan linear? Okey. Kita lihat kepada contoh yang pertama. Okey, diberi raja menunjukkan tanda amaran ketinggian yang biasa dilihat di jalan raya atau lebuh raya. Okey, kita kalau biasa travel highway ni awak akan nampak lah terowong ni. Okey. Dan dia ada satu kataan istimewa kat sini. Had ketinggian terowong diberitahu ni. Nampak tak ni? 4.75 meter. Bergantung kepada ketinggian. Ada kadang-kadang lain nilainya. Ya. Ni mesti pernah nampak kan? Okey, tanda amaran diletakkan supaya kalau kenderaan yang lebih ketinggian tak boleh lalu lah. Tetapi kita nak tengok, kita nak wakilkan berapakah ketinggian maksimum kenderaan yang boleh melalui terowong tersebut. Kita nak wakilkan. Okay, sebelum kita lihat jawapan kepada soalan tadi, kita lihat ini imbas semula simbol lebih besar daripada, kurang daripada. Yang ni dah belajar dah masa form 1. Okay, simbol dia macam ni, dua ni. Tapi kalau yang lebih besar daripada dan sama dengan, kita ada garisan bawah ni. Nampak tak ada garisan tu yang straight ni, yang macam ni kan? Okay, itu maksudnya dia adalah sama dengan. Sama juga dengan kes situasi yang kurang daripada. Dia ada sama dengan. Kalau dia sama dengan ni, dari garisan ni lah maksud cikgu lah. Harap faham lah apa cikgu cuba sampaikan. Okay, kita lihat jawapannya ya. Dalam situasi ni, kuantiti yang terlibat satu je iaitu ketinggian dalam meter. Kita kena buat andaian lah. H ialah ketinggian kenderaan dalam meter. Kita melibatkan pemboleh ubah. Jadi kita wakilkan kuantiti ketinggian menggunakan huruf H. Jadi jawapan dia, H kurang daripada 4.75. Kalau dia sama dengan 4.75, dia tak boleh lalu langsung. Dia akan tersangkut di terowong tersebut. Maka dia mestilah kurang daripada 4.75. Okay, ini cara penulisan yang betul lah ya. Ini cara penulisan yang betul. Awak kena ikut cara penulisan macam ni. Ni ya. Kita lihat contoh yang kedua. Situasi yang biasa kamu nampak adalah pelekat pada kenderaan yang membawa barang. Dia akan tulis BDM, BTM. Okay. Ini maksudnya berat maksimum sebuah lori. Ini kita selalunya lori 3 tan lah sebab 3,410 kg ni 3 tan. Okay. Dengan muatan dan tanpa muatan. Okay. BDM ni adalah berat dengan muatan. BTM adalah berat tanpa muatan. Okay. Kita nak tahu apakah hubungan antara berat lori tanpa muatan, berat lori dengan muatan, serta berat muatan. Okay. Situasi yang kali ini melibatkan kuantiti berat dalam kg. Tetapi keadaan yang berbeza. Ya, keadaan dua ni berbeza. Kita berikanlah umpamanya, kita bagi andaian Y ialah berat dengan muatan. Kita gantikan dia kepada huruf Y. X berat tanpa muatan. Okay. Nilai muatan ni berapa banyak yang kita masukkan dalam lori itu, dia akan digabungkan. Kita nak dapatkan dia adalah sama dengan berat dengan muatan tolak berat tanpa muatan. Kita akan dapat berapa banyak yang ditambah dalam lori itu diangkut. Okey, maka 7,500 tolak 3,410, awak akan dapat nilai muatan adalah 4,090 kg. Iaitu lori 3 tan dia boleh mengangkat sehingga barang dia 4 tan. Itu dia punya limit. Maka situasi pada rajah 2 boleh dinyatakan sebagai ini. Y mestilah, sebab Y itu berat dengan muatan ya. Y mestilah kurang daripada atau sama dengan X tambah 4,090. Di mana Y tadi adalah berat dengan muatan. Mestilah kurang atau sama dengan nilai
berat tanpa muatan tambah 4090 tu maksud dia. Kita dah ubahkan jadi persamaan. Inilah yang kita nak. X dan Y ialah dua pemboleh ubah yang mewakili dua kuantiti dengan. Kita lihat contoh ketiga. Soalan yang melibatkan ayat yang panjang. Taufik ingin membeli beberapa buah buku rujukan dan buku latihan semasa pameran buku diadakan. Taufik mendapati harga sebuah buku rujukan ialah RM14 dan harga sebuah buku latihan ialah RM9. Amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik ialah RM100. Wakilkan situasi di atas dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai. Sebelum kita selesaikan, kita buat dia dalam kaedah grafik yang mudah untuk awak nampak. Okay, cikgu buat simple sahaja. Kita guna petak segi 4 lah. Buku rujukan kita andaikan sebagai X, harga RM14. Dan buku latihan kita jadikan Y, boleh ubah Y, harga 9. Jumlah dia maksimum adalah 100. Maksudnya dia boleh membeli 100 dan ke bawah. Maka jadilah 14X tambah 9Y mesti kurang atau sama dengan 100. Kita dah dapat dah ni persamaan ni. Ketaksamaan linear boleh juga ditulis dalam dua kaedah yang lain lah. Contohnya 14X kurang atau sama dengan 100 tolak 9Y. Bila kita pindahkan 9Y ni ke belah, kita pindahkan dia ke sebelah sini, dia akan tukar simbol daripada positif menjadi negatif. Contek pula. Daripada positif menjadi negatif ya. Ini ya. Ni kita pindah ke sebelah jadi negatif 9Y. Okey. Ataupun kita boleh pindahkan 14X. Kita pindahkan 14X ni ke belah kanan. Dia akan tukar simbol juga. Okey. Daripada positif, ni positif ya. Dia akan pindah, dia akan jadi negatif. Tu kita dapat 9Y lebih kurang atau sama dengan 100 tolak 14X. Okey. Kita lihat contoh yang keempat. Puan Hidayah ingin membeli beberapa keping poster matematik untuk digantung di bilik matematik. Diberi harga sekeping poster kecil ialah RM12.50 dan harga sekeping poster besar ialah RM18.50. Wakilkan pembelian kedua-dua jenis poster dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai jika peruntukan daripada sekolah ialah RM150. Kali ni maksudnya dia punya perbelanjaan maksimum juga adalah RM150. Kita buatkan dia grafik yang mudah. Kita jadikan poster kecil dengan boleh ubah huruf K, harga RM12.50. Poster besar B, harga RM18.50. Jumlah peruntukan RM150. Kita jadikan dalam bentuk boleh ubah. Dia akan jadi 12.5K tambah 18.5B. Tak perlu tulis sifar belakang tu, kita boleh abaikan dia. Okay, sama dengan kurang atau sama dengan 150. Unit pun kita boleh abaikan dalam penulisan persamaan, tak perlu tulis unit. Maka 12.50K tambah 18.50B lebih kurang atau sama dengan 150. Kalau kamu tulis 12.5K tambah 18.5B kurang atau sama dengan 150 pun diterima. Tapi itu belum jawapan akhir. Ini adalah bentuk perpuluhan atau bentuk pecahan. Kita mesti dipermudahkan. Okey, kita sambung ya. Ini grafiknya tadi. Poster kecil, poster besar dan jumlah peruntukan. Kita ada persamaan ini yang dalam bentuk perpuluhan. Okey. Maka awak akan tukarkan 12.5K menjadi dalam bentuk pecahan iaitu 25 per 2K tambah 37 per 2B kurang daripada 120. Okey. Yang ini kalau awak tak tahu nak tukar, awak tekan kalkulator sahaja. Boleh dapat nilai dalam pecahan. Ya. Okey, langkah seterusnya kita darabkan kedua-dua bahagian kiri dan kanan. Kita darabkan kiri dengan kanan dengan 2. Sebab penyebut ni 2. Nampak ni penyebut 2 ni kita nak hilangkan. Dua-dua ni ada 2. So kita nak mansuhkan dia, kita kena darab 2. Okey, kita akan darab 2. Ya. Semuanya darab 2. Setiap satu sebutan didarab dengan 2. Setiap sebutan sini. Ini pun sama, kiri kanan darab ya. Lihat, dia potong. Tinggal 25K. Yang sini kita potong, tinggal 37B. Yang pelajar selalu lupa adalah belah kanan ni.
300, dia kena 300. So, jawapan akhir 25K tambah 37P lebih kurang atau sama dengan 300. Inilah dia persamaan akhir yang kita nak. Kalau bernilai 2 markah dan awak hanya jawab takat ni je ataupun takat ni or ini, hanya 1 markah je. Tak dapat markah akhir lah. Ya. So, tamatlah kita part 1, bahagian 1 ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah, iaitu mewakili situasi dalam bentuk ketaksamaan linear. So, lepas ni awak boleh jawab praktis yang melibatkan mewakilkan situasi. Ya, semoga video kali ini bermanfaat. Okey, kita jumpa di video yang seterusnya.